Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Nur Aisyah binti Husin. Raqam talabah 05 و4 و3 و6 و3. أنا من شعبة الشريعة. في هذا اليوم أتكلم عن الموضوع مميزات المكي والمدني في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ciri-ciri keistimewaan surah Makiyah dan Madaniyah pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tugasan ini di bawah kursus Syariat Tashriq kod SYD 20802 yang dikendalikan oleh Al-Fadhil Ustaz Al-Mukarram Ahmad Syahruddin bin Tahar. Mumayyizatul Maki wal Madani. Sesiapa yang membaca Al-Quranul Karim akan mendapati surah Makiyah mempunyai banyak kelebihan yang tidak terdapat dalam surah Madaniyah dari sudut sejarahnya dan maknanya. Sekiranya surah Madaniyah ini tidak diturunkan, maka umat manusia akan jahil, buta, pekak, menyembah berhala, mensyirikkan Allah, mengingkari wahyu dan tidak percaya kepada hari akhirat. Kerana apa? Kerana surah Madaniyah ini merupakan pelengkap kepada surah Makiyah. Seperti mana firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Jathiyah ayat yang ke-24, Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qalu ma hiya illa hayatuna ad-dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr wa ma lahum bidzalika min 'ilm in hum illa yazunnun. Shadaqallahul azim. Seterusnya, pengertian Maki dan Madani ini diambil kira dari sudut tiga aspek. Yang pertama, iktibar zaman nuzul. Sekiranya surah itu Makiyah, bermaksud surah itu diturunkan sebelum hijrah. Manakala surah Madaniyah pula diturunkan selepas hijrah. Dan pendapat ini adalah yang paling tepat. Yang kedua, pengertian Maki dan Madani ini diambil dari sudut makan nuzul, tempat diturunkan surah tersebut. Ma nazala bi Makkah wa mahawiruha. Surah-surah ataupun ayat-ayat yang diturunkan di Mekah dan sekitarnya seperti Mina, Arafah dan Hudaybiyah, maka ia dikenali sebagai surah Makiyah. Selain itu, sekiranya surah itu diturunkan di Madinah dan sekitarnya seperti Uhud dan Quba, maka ia dikenali sebagai surah Madaniyah. Adamu thanathiyatul qismah wa hasfuha. Kalau turun kali kedua di Madinah, maka ia tidak dikira lagi sebagai surah Madaniyah. Pengertian yang ketiga diambil dari sudut mukhatib, golongan sasaran ataupun siapa yang ingin ditujukan. Makana khitaban li ahli Mekah. Surah yang ditujukan kepada penduduk Mekah, maka ia dikategorikan sebagai surah Makiyah. Manakala surah yang ditujukan kepada ahli Madinah, maka ia dikategorikan sebagai surah Madaniyah. Ma fil Quran min qawlihi ta'ala, ya ayuhan nas makiyun, wa ma fihi min qawlihi ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu madaniyun. مميزات المكي والمدني أن آية المكي على الجملة قصار بخلاف الآية المدنية. Ayat Makiyah ini kebiasaannya mempunyai jumlah yang pendek-pendek sahaja berbanding dengan surah Madaniyah. Dan perbezaan ini kebiasaannya memang pendeklah surah Makiyah tu. Cuma kadang-kadang akan dijumpai sebahagian ataupun sesetengah ayat Makiyah ini panjang dan terdapat banyak dalam surah-surah yang panjang. Yang seterusnya, khitabul jumhur fil ayatil madaniyah yaghlibu an yakuna biqauli ta'ala ya ayyuhalladzina amanu. Pendapat jumhur mengatakan surah Madaniyah ini kebiasaannya menggunakan lafaz ya ayyuhalladzina amanu yang bermaksud wahai orang-orang yang beriman, yang mana lebih khusus. Adapun surah Makiyah ini fabil akas, sebaliknya, iaitu menggunakan lafaz ya ayyuhan nas, wahai kalian manusia. Jadi ia bersifat lebih umum, terbuka. Dan seterusnya, ayat Makiyah ini laisa fiha syai'un min at-tashri' at-tafsili. Tidak ada padanya pensyariatan secara terperinci, bahkan lebih kepada maksud yang pertama, iaitu mentauhidkan Allah. Okey, adapun begitu, at-tashri' tafsili fa'izmuhu waridun fil ayatil madaniyah. Pensyariatan secara terperinci ada diterangkan dalam surah-surah Madaniyah dan ia terbahagi pada tiga kategori. Yang pertama, dibahaskan dalam ilmu kalam ataupun usuluddin yang mana bergantung ataupun berkait dengan keimanan kepada Allah, malaikat, kitab, rasul dan hari akhirat. Yang kedua, dibahaskan dalam ilmu akhlak yang mana berkaitan dengan af'alil qulub, perbuatan hati, dan hathu ala makarimul akhlak, menggesa kepada melakukan akhlak yang baik, mulia. Dan yang ketiga, mabahasul fuqaha, perbahasan fuqaha, apa yang berkaitan dengan panca indera dan amar ma'ruf nahi munkar serta pilihan-pilihan. Maka tiga-tiga ini diperincikan di dalam surah Madaniyah.
Seterusnya, terdapat 20 surah yang mana dipersetujui oleh ulama bahawa ianya surah Madaniyah. Selebihnya merupakan surah Makiyah. Antaranya surah Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah, Al-Anfal, At-Taubah, An-Nur, Al-Ahzab, surah Muhammad, Al-Fathu, Al-Hujurat, Al-Hadid, Al-Mujadalah, Al-Hashru, Al-Mumtahanah, Al-Jumu'ah, Al-Munafiqun, At-Talaq, At-Tahrim dan surah An-Nas. Dan selain itu, ia juga terdapat Ithnata Asyarah surah yang mana ikhtilafun fil madani. Yang mana 12 surah ini menjadi khilaf sama ada merupakan surah Madaniyah ataupun surah Makiyah. Antaranya ialah surah Al-Fatihah, Ar-Ra'du, Ar-Rahman, As-Saff, At-Taghabun, Al-Mutaffifin, Al-Qadr, Al-Bayyinah, Al-Zanzalah, Al-Ikhlas dan Al-Falaq dan An-Nas. Al-Falaq dan An-Nas juga dikenali sebagai surah Al-Mu'awwidhatani, mempunyai 2 ta'awuz ataupun dua surah yang terakhir di dalam Al-Quran Karim. Baiklah, kita akan lihat bersama ciri-ciri keistimewaan bagi surah Makiyah terlebih dahulu. Yang pertama, mengajak kepada tauhid dan ibadah kepada Allah semata-mata. Yang kedua, meletakkan asas yang umum sahaja tentang pensyariatan. Seperti mana slide sebelum ni, kita dapat tahu bahawa surah Makiyah ini memang dia tidak terperinci tentang pensyariatan, bahkan dia lebih kepada tauhid kepada Allah. Jadi seterusnya, yang ketiga, menyebutkan kisah-kisah para nabi dan umat-umat terdahulu. Dan Qasrul Fawasil Ma'akuwatil Alfaz, meringkaskan ataupun menggunakan ayat-ayat yang ringkas di dalam surah Makiyah ini. Kemudian yang kelima, menggunakan lafaz yang iaitu Ya Ayuhan Nas, wahai sekalian manusia, ataupun Ya Bani Adam, wahai anak-anak Adam. Adapun surah Madaniyah, lafaznya ghaliban lil mu'minin, kebiasaannya kepada orang mukmin, iaitu ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Dan seterusnya, yakthirul qismu fil ayatil makkiyah ja'al qismu fiha 30 marrah. Mempunyai ayat makkiyah ini terbahagi kepada banyak pembahagian. Antaranya lebih kepada 30 kali pembahagian. Nanti kita akan lihat satu persatu. Kemudian, slide ini menceritakan berkenaan ulama yang tidak berapa setuju tentang penetapan tarikh penurunan surah ini berdasarkan kepada peristiwa-peristiwa yang khusus sebelum hijrah. Saya bawakan 5 contoh ini daripada kitab yang saya gunakan. 5 contoh surah ini seperti surah An-Najmu, surah Taha, surah Rum, surah Jin dan surah Al-Isra. Kelima-lima surah ini mempunyai peristiwa tertentu sebelum diturunkan wahyu ini. Namun begitu, ulama tidak berapa setuju tentang penetapan tahun ke-5, tahun ke-6, 7, 8 dan tahun ke-10. Jadi kita hanya sempitas lalu bahawa surah-surah ini tidak dipersetujui tentang tarikh diturunnya tarikh nuzul surah tersebut, bergantung kepada peristiwa. Baiklah, slide ini berkenaan dengan pembahagian surah Makiyah yang saya katakan tadi sampai 30 kali, 30 marrah. Jadi saya bawakan 4 contoh. Okey, yang pertama, as-sur allati nazalat mu'aridah lil musyrikin waradan ala khusumin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-mu'anidin. Surah-surah yang mana penentangan ke atas musuh Nabi seperti surah Al-Humazah, Al-Ma'un, At-Takatsur, Al-Fil dan juga surah Al-Masad. Maksudnya dalam surah-surah ini menceritakan tentang penentangan ke atas musuh Nabi. Yang kedua, as-sur allati tadadammanu tasliyatul lirrasul amma kana yanaluhu min idza'il kufarin lahu. Menceritakan kegembiraan atau berita gembira kepada Nabi. Contoh ada 2 surah iaitu Ad-Duha dan surah Asy-Syarh. Yang ketiga, tasifu ahwalu yaumil qiyamah wa ma yattabi'uha min hisabin wa jannah wa narin. Menceritakan tentang kengerian hari kiamat, suasananya dan selepasnya seperti hitungan, hisab, syurga dan juga neraka. Seperti surah At-Takwir dan surah Al-Waqi'ah. Dan yang terakhir, ja'at fi qisasul anbiya fi ayatin qasirah. Menceritakan tentang kisah-kisah para nabi dengan menggunakan ayat yang pendek seperti surah Nuh dan juga surah Al-Qamar. Setelah kita habis menceritakan tentang Mumayyizatul Makki, kita beralih kepada Mumayyizatul Madani. Yang mana Mumayyizatul Madani terbagi kepada 4. Yang pertama, menjelaskan tentang ibadat, muamalat, hudud, mawaris, pembahagian pusaka, fadilatul jihad, sistem kekeluargaan, sulatul mujtami' wa daulah, masyarakat dan juga kenegaraan, dan segala masailut tasyri', segala permasalahan pensyariatan. Yang kedua, mukhatibu ahli kitab minal yahudi wan nasara. Surah Madaniyah ini lebih kepada ditujukan kepada ahli kitab
daripada golongan Yahudi dan Nasrani dan mengajak mereka kepada Islam. Dan seterusnya, al-kashfu an sulukil munafikin, menyingkap ataupun membuka sifat-sifat ataupun akhlak-akhlak orang munafikin ini. Dan yang terakhir, taulul maqati' wal ayat fi uslub yuqarriru syariah, mengulang-ulang ataupun menggunakan uslub gaya bahasa yang berulang dalam surah Madaniyah ini. Okey, yang terakhir ialah surah Madinah yumkinu tahdid tarikhuha ala wajhi takrib. Beberapa surah Madaniyah yang berkemungkinan tepat dia punya tarikh dia tu. Macam tadi kalau surah Makkiyah tu ulama tidak berapa setuju. Jadi kita tengok untuk surah Madaniyah pula. Saya bawakan 5 contoh. Yang pertama surah Al-Baqarah, di mana surah ini mempunyai juzuk yang terbanyak dalam Al-Quran, iaitu sebanyak 3 juzuk, diturunkan pada tahun kedua Hijrah sebelum Perang Badar. Okey, yang surah yang kedua ialah surah Al-Anfal, yang mana turun selesai sahaja Perang Badar semasa nak bahagikan harta rampasan perang. Dan yang ketiga surah An-Nisa, diturunkan pada tahun keempat Hijrah, yang berkisar tentang nikah, yatim dan juga miras, iaitu pembahagian pusaka. Dan yang surah Al-Ahzab pula diturunkan pada Perang Ahzab pada tahun ke-5 Hijrah. Dan terakhir surah At-Taubah diturunkan selepas Perang Tabuk pada tahun ke-10 Hijrah, di mana tahun ini Nabi memerintahkan bahawa haji boleh dilakukan pada tahun tersebut. Jadi saya rasa setakat itu sahaja daripada saya. Sedikit rujukan yang saya gunakan untuk menyiapkan tugasan ini. Yang pertama, menggunakan kitab Tarikh At-Tashyin Al-Islami At-Tashyin Wal-Fiqhi daripada pengarangnya ialah Mana'ul Qattan. Kemudian saya menggunakan juga kitab yang kedua iaitu Tarikh At-Tashyin Al-Islami jilid yang ke-8 daripada karangan Syekh Muhammad Al-Qadribik. Inilah gambar. Jadi setakat itu sahaja daripada saya. Mohon maaf jika ada salah sepanjang pembentangan. Ma asabaka min hasanatin famin Allah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Syukran jazilan, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.